Video kali ini adalah khas untuk para YouTuber pemula yang mana tengah berusaha untuk dapatkan 1000 subscriber pertama, dan saya nak berkongsi dengan anda pengalaman saya menghasilkan channel YouTube dan bagaimana saya mendapatkan 1000 orang subscriber pertama. Buat mereka yang pertama kali datang ke channel YouTube saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ini saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Kalau anda nak belajar topik-topik tersebut, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda mendapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jadi kali ini saya nak kongsikan dengan anda bagaimana saya dapatkan 1000 orang subscriber pertama. Supaya kita boleh buat duit ataupun monetize, kita perlu dapatkan 1000 orang subscriber dan 4000 jam masa tontonan. So ada dua syarat yang utamalah yang biasanya orang akan kejar. Okay? Saya memulakan channel YouTube pada akhir tahun 2018. Okay, akhir tahun 2018 maksudnya dalam lebih kurang bulan 12 macam tu. Okay? So saya hasilkan satu ataupun dua video. Okay, simple saja, video seminit 2 minit macam tu je. Sebagai langkah permulaan, dan channel saya seperti yang saya maklumkan sebentar tadi adalah berkaitan dengan bisnes, berkaitan dengan cara buat duit, berkaitan dengan motivasi dan sebagainya. Jadi channel macam ni dia agak susah untuk mendapat perhatian, dia agak susah untuk mendapat follower ataupun subscriber. Kenapa susah? Melainkan kalau kita seorang pakar motivasi, kita ada nama masuk dalam TV dan sebagainya, itu mungkin mudah sikit. Tetapi kalau kita bukan siapa-siapa, okay, kita orang biasa saja, dan kita cuba untuk masuk dalam bidang ini, ia bukan satu perkara yang mudah. Okay, sebab orang tak kenal kita, kita tidak ada nama. Jadi saya buat channel seperti ini dan saya tahu ia susah, ia struggle. Jadi tak apa, saya cuba juga sebab saya nak cari banyak solution. Ibaratnya macam nak hack YouTube, macam mana untuk dapatkan subscriber yang ramai, dapatkan follower, dapatkan view, dapatkan suggested video dan sebagainya, walaupun konten saya konten yang agak berat. Saya mengambil masa sekitar 8 bulan untuk dapatkan 1000 orang subscriber pertama. Lama 8 bulan tu kira lama. Okey, itu untuk subscriber sahaja. Okey, untuk watch time saya achieve selama 1 tahun. Nak capai untuk 240,000 minit ataupun 4000 jam masa tontonan tu, saya ambil masa setahun. Setahun ni 12 bulan lah, sebab saya boleh monetize pada bulan 12. Boleh monetize pada bulan 12. Saya mula pada bulan 12 2018, saya dapat monetize pada 2019 bulan 12. Okey, so cukup 12 bulan. Dan pada bulan 1 kalau saya tak silap ataupun bulan 2, saya dapat payment pertama daripada YouTube, okey, untuk channel YouTube saya lah. Alright, so apakah strategi saya yang saya buat sehingga dapat 1000 orang subscriber? Dan sebenarnya dia bukan naik secara orang panggil apa secara, dia macam ni, dia bukan naik secara mendatar straight, naik sikit tak. Dia bukan naik macam tu, dia naik macam ni, mula-mula slow, lepas tu boom laju, lepas tu slow balik, lepas tu laju balik. Okey, sebab apa dia jadi macam tu? Sebab ada video yang tiba-tiba viral ataupun ada video yang tiba-tiba mendapat suggested video dalam YouTube, recommended video, maksudnya dia keluar dalam homepage YouTube dan sebagainya. Jadi pada waktu itu channel kita akan cepat naik. Okay, akan cepat naik. Jadi untuk dapatkan video yang macam tu, itu yang susah. Itu yang susah. Jadi apa strategi saya buat? Okay, bulan 1, bulan 2, bulan 3. So ketika saya buat tu, dia agak macam mendatar dan susah gila. Okay, susah gila nak dapatkan subscriber. Macam mana saya buat? Saya share dalam YouTube, saya share dalam WhatsApp, saya share dalam Facebook. Okay, saya share dalam Facebook group, dalam WhatsApp dan sebagainya. Lepas tu saya buat pula Facebook group khas untuk YouTuber support sesama kita. Dan dengan cara tu saya nak orang-orang yang struggle untuk dapatkan subscriber berkongsi-kongsi, ataupun kita panggil sub to sub lah. Engkau sub aku sub engkau kan. Jadi kita pakat-pakat lah bekerjasama. Tetapi apa yang berlaku kepada saya hanya 300 lebih kurang macam tu saja. 300 hingga mungkin sampai 500 kot yang saya dapat dengan struggle macam tu. Bukan senang. Okey, itu maksudnya kita push. Orang bukan follow kita ataupun orang bukan subscribe kita secara sukarela, tidak. Mereka subscribe sebab kita suruh, dan mereka pun nak kita subscribe channel mereka. Jadi ia bukan satu benda yang bagus lah. Okey, jadi pada bulan 4, bulan 5 macam tu saya study balik.
apa masalah dengan saya punya channel, apa masalah dengan saya punya video, kenapa susah sangat nak dapat view, susah sangat nak dapat subscriber. So saya nak sesuatu konten ataupun sesuatu situasi di mana orang tengok video kita dalam keadaan bukan kita share. Okey, bukan kita sabar-sabarkan video kita, bukan kita suruh orang like, orang share, orang dan sebagainya lah. Tetapi dia berlaku secara organik. Kita post video, YouTube cadangkan video itu kepada orang ramai dan orang tengok, lepas tu dia suka, dia like, dia share, dia mungkin simpan video tu, save ke dan sebagainya, dan kemudian dia subscribe kita. So itu yang kita mahu apabila kita hasilkan satu-satu video. Jadi saya tengok macam mana benda tu boleh berlaku. Jadi ada 3 poin yang saya dapat. Okey, 3 poin ni dari segi elemen dalam video tadi saya ada sebut. So saya ulang balik. Yang pertama, video itu menyentuh emosi. Okey, video yang boleh menyentuh emosi. Okay, walaupun video menyentuh emosi, contoh kita ada banyak channel-channel dalam YouTube, video-video yang memainkan emosi dalam YouTube, tetapi video itu dipetik daripada luar negara, okay, video-video daripada Thailand, video-video daripada orang lain dan sebagainya. So video yang macam ni tidak membantu untuk orang subscribe kita. Mereka tengok video tetapi tidak subscribe. Video yang menyentuh emosi ni adalah video yang kita sendiri turun padang ataupun kita sendiri yang bercerita dan sebagainya. Contoh channel YouTube Abid Liu. So channel YouTube Abid Liu dia banyak pergi jumpa orang-orang di luar sana dan dia pergi buat beri bantuan dan sebagainya. Jadi dengan itu video-video tersebut menyentuh emosi ramai rakyat Malaysia, menyebabkan ramai orang follow channel YouTube Abid Liu. Okey, so itu yang pertama, okey, emosi. Yang kedua, hiburan. Okey, hiburan ni kita tengok macam channel Syahmi Sazli, channel Ali Irfan, channel Isa Aisab. So channel-channel mereka ni berbentuk hiburan. Okey, dia mainkan cerita-cerita pendek, buat game dan sebagainya. Dia hiburan untuk orang-orang yang kebosanan, puas kan. So orang akan tengok untuk lepaskan boring tu. So bila orang suka, orang rasa lawa, orang rasa best kan, so orang akan follow juga, orang akan subscribe juga. Yang ketiga adalah video tentang how to. How to ni maksudnya video tentang bagaimana cara sesuatu dilakukan. Contohnya resepi sesuatu, bagaimana untuk bertukang, makeover bilik, okey, macam mana nak belajar contohnya tentang kamera, macam mana nak ambil gambar, macam mana nak jadi YouTuber, macam mana nak buat duit. So benda-benda macam ni, how to pun ramai orang tengok dan orang akan subscribe sebab dia nak belajar lagi dan lagi. So saya tengok 3 elemen yang terdapat dalam YouTube yang menyebabkan orang akan subscribe dan orang akan tengok lebih tinggi. Jadi dengan 3 elemen ni saya hanya ada satu saja, how to. Saya tidak ada video-video berkaitan dengan emosi, saya tidak pandai nak buat video-video berkaitan dengan hiburan. Jadi saya buat video yang pertama saja, iaitu yang ketiga saja, iaitu how to. Okey, so video how to yang bagaimana yang orang nak tengok bila berkaitan dengan cara buat duit. Sebab channel saya cara buat duit. Okey, so saya cari video orang lain yang banyak view. Okey. So saya pergi search dalam YouTube, saya tengok channel orang lain yang mana subscriber dia dah naik, dah laju. So saya tengok pada bahagian video dan saya klik all this. Okay, bila klik all this, dia akan tunjuk video first yang dia buat sampai video yang seterusnya lah. Jadi saya tengok dan yang peringkat awal tu, dalam banyak-banyak video mana yang naik? Video mana yang naik? So saya akan buat video, saya akan pilih channel-channel yang macam saya lah, maksudnya channel-channel how to. Kalau anda buat video tentang emosi, video tentang hiburan, so anda cari channel-channel yang berkaitan seperti anda lah. Tapi macam saya, channel how to, so saya cari beberapa channel yang orang ajar tentang something lah. Jadi saya tengok video apa yang paling tinggi view dalam channel mereka. Bila saya tengok video itu, saya pun ambil video tu sebagai rujukan. Okay, saya buka video tu, saya tengok dia punya thumbnail, saya tengok dia punya tajuk, saya tengok dia punya duration. So saya buat saya punya video sendiri. Okay, tidak semestinya macam saya tidak semestinya tengok channel Malaysia saja, daripada orang-orang kita saja. Saya juga tengok channel daripada Indonesia, daripada US, daripada luar negara lah, maksudnya daripada mana-mana saja yang mana channel ataupun video itu mendapat tempat di hati penonton. Okay, so saya buat satu video yang tajuk dia buat RM100 sehari. Sebab saya tengok di dalam market ataupun YouTube luar negara yang berbahasa English, banyak video-video ataupun channel-channel YouTube yang naik adalah dengan membuat video berkaitan dengan macam mana cara nak buat RM100 sehari. Okay, so saya tengok macam tu, saya pun buat satu konten
bagaimana cara nak buat duit RM100 sehari. Okey, so saya buat itu berdasarkan pengalaman saya sendiri membuat bisnes dan sebagainya. Saya ada pengalaman tu, saya tahu cara dia macam mana, dan kalau katakanlah saya tidak tahu sekalipun, saya tahu macam mana orang buat. So kita boleh sama ada buat sendiri, bercerita apa yang kita buat, ataupun bercerita macam mana orang lain buat. Okey, kita boleh cerita tentang orang lain macam mana dia buat RM100 sehari. Itu contohlah. Okey, jadi pada waktu saya buat 2019 tu, waktu tu memang ramai orang cari macam tu. Sebab apa? Sebab RM100 sehari, ataupun kalau di US $100 sehari lah. Sebab itu adalah titik tolak ataupun permulaan orang yang nak bermula. Okey, kalau kita letak RM10 ataupun $10 sehari, ia terlalu rendah. Okay, kalau kita letak 1000 terlalu tinggi. Jadi bila kita letak RM100 ataupun $100 sehari, ia munasabah ataupun ia adalah satu nak capai tu bukan senang juga. Nak capai RM100 sehari bukan senang. Okey, tapi nak kata jauh sangat, okey, nak kata mustahil sangat tak juga. So ia boleh dicapai. Kalau letak RM10 sikit sangat kan, maknanya baru 300 bulan. So kita guna konten tersebut. So saya pun buat, saya pun study, lepas tu barulah saya buat tajuk dengan gambar yang betul, dengan tajuk yang betul, dengan thumbnail yang ada tulisan yang betul. So dengan itu video itu mula mendapat perhatian. Okey, video itu masuk dalam suggested video ataupun recommendation video dalam YouTube. Jadi video itu bila kita nak masuk dalam recommendation dalam YouTube ni, yang pertama video kita orang akan klik. Okey, so macam mana video kita orang klik? Okey, sekarang ni kita dah buka channel YouTube dan kita adalah beberapa ratus orang user, ataupun kalau tak ada sekalipun, kita buat dulu video tu dan kita share dalam Facebook, dalam WhatsApp dan sebagainya. Ada tak orang klik? Itu yang pertama. Okey, nak pastikan orang klik, tajuk kena betul, gambar kena betul. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas orang klik, ada tak orang tengok video tu sampai habis? Ataupun orang tengok video tu lama, straight dia tengok je kan, tanpa skip dan sebagainya. So kalau orang yang tengok video tu, dia tengok lama, dia belajar sampai habis, maksudnya video itu bernilai. So kalau video kita orang dah klik, orang dah masuk, dah tengok, tetapi tengok sekejap dia tutup, itu maksudnya video itu tidak bagus, video itu tidak menarik. Okey, kadang-kadang ramai orang dia buat gambar-gambar thumbnail yang menarik, yang cantik dan sebagainya, menyebabkan orang klik. Tapi bila orang klik, orang tengok apa benda konten macam ni kan, so orang pun tutup. So itu menunjukkan kita hanya pandai buat thumbnail, tapi konten kita tak bagus. Alright, so bila orang tengok sampai habis video tu, jadi dua kriteria yang saya dah dapat achieve dalam YouTube. Jadi YouTube akan mula menilai, okey, video ini daripada Wan Muhammad Ali mungkin agak menarik kali ni. Jadi dia pun cuba suggest kepada orang-orang yang mencari konten-konten yang berkaitan seperti mana yang saya buat. Apa maksud dia? Contoh, ada orang dia tengok video tentang saham, ada orang dia tengok video tentang cara buat duit, ada orang tengok video tentang bisnes, ada orang tengok video tentang cara menguruskan kewangan ataupun cara membayar hutang dan sebagainya. Jadi video-video yang berkaitan seperti itu dengan video macam saya buat RM100 sehari adalah video yang seakan-akan berkaitan. Jadi YouTube akan suggest video saya kepada orang-orang yang cari konten-konten tersebut. So bila kita dah masuk di situ, YouTube akan tengok pula. Bila dia dah masukkan, ada tak orang klik? Okey, so kalau ada orang klik dan ramai orang klik, video itu akan naik lagi. Okey, maksudnya dia akan suggest lagi secara berulang. Di situ kita menang lah. Kita menang dari segi video itu telah pun berjaya memenangi hati YouTube dan juga memenangi hati orang yang tengok. Okey, so itu cara yang saya dapat pada ketika itu. Saya lihat, okey, ini video yang aku perlu buat. Okey, so dengan video itulah saya barulah channel saya barulah naik. Channel saya punya watch time pun naik agak tinggi sebab video itu panjang. Okey, lebih kurang 15 minit ke apa, saya dah lupa. Tapi itulah prosesnya. Okey, saya ulang balik. Yang pertama, kena buat gambar yang orang klik. Dua, gambar dan juga tajuk yang orang nak klik, yang orang nak tengok. Okey. Yang kedua, selepas orang klik, selepas orang buka, orang stay tengok video tu dalam tempoh yang lama. Bukan buka sekejap tutup, bukan. Tetapi dia tengok sekurang-kurangnya 3 minit, 5 minit, macam tu dan ke atas. Okay, bila ada orang tengok macam tu, video itu dah pun mendapat perhatian oleh YouTube untuk masukkan dalam suggested video. Okey, kalau ada komen, ada orang share, itu lagi bagus. Maksudnya video itu ada interaksi, video itu ada perbincangan, video orang ada perhatian dengan video tersebut. Itu lagi baguslah kalau ada orang. Tapi kalau tak ada pun still lagi okey untuk peringkat awal. Sebab
biasanya orang tak komen video kita kalau dia tak kenal kita, dia baru tengok first time. Jarang orang komen, kecuali dia akan scroll tengok komen orang lain. Tapi kalau dia nak tahu sesuatu, dia nak belajar sesuatu, dia akan komen lah. Cuma kalau orang tu dah follow kita lama, dia dah kenal kita, so dia akan komen lah. Macam kawan-kawan kan, kita main Facebook, kita main IG, kita biasa bersembang dengan orang-orang yang kita kenal. Alright, so itu cara yang saya buat, dan saya harap anda dapat belajar sesuatu. Jadi kalau anda masih struggle sekarang untuk bina ataupun untuk mendapatkan 1000 orang subscriber, buat kajian sikit, pergi ke channel-channel YouTube yang seakan-akan channel anda. Okay, anda tengok video mereka yang naik, yang tinggi view dia. So anda cuba buat video anda sendiri, buat ulasan anda sendiri. Okay, seperti mana konten ataupun tajuk seperti mana yang video yang anda rujuk tadi. Okay, sebab video tu telah terbukti ramai orang tengok, view dia tinggi, dan semoga bermanfaat, dan semoga anda mendapat idea macam mana untuk dapatkan 1000 orang subscriber dan untuk membuat konten yang menarik seterusnya. Okay, jumpa lagi dalam video-video akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda mendapat notification apabila saya upload video-video yang baru. Bye-bye.